Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan a very pleasant morning to all my beloved SAIS students SPM 2020. So we meet again today, right, for our tuition class biology. And today teacher prepare a few exercises regarding chapter 4. Okay, yesterday siapa yang message cikgu tu tak ada nama yang keluar ni. 10 Mei. Siapa 10 Mei ya? Boleh cikgu tahu siapa dia? I think maybe it's a boy. Nombor telefon 0192804961. Nazira. Ada siapa yang tahu? Nazira ke? Nazira? Ya. Nazira ke? Yeah. Oh, Nazira ke tu? Okey, Nazira rupanya. Mana Nazira dapat apa ni? Anime apa ni? Anime eh? Ni mesti peminat anime ni. Ya, cikgu kena terus create lah. Supaya cikgu tahu ni lah Nazira Okay, so Nazira dah choose chapter 4. So teacher cuba sediakan as much as coverage for exercises for chapter 4. Okay, so chapter 4 is actually one interesting topic. Okay, because topik dia, tajuk dia je kamu dah tengok it's a chemical composition of the cell. Cik ulang chapter 4 is actually chemical composition of the cell. Right, so this is actually molecule of life that is very important in our daily life. Okay, sebut saja glukos. Okay, itulah dia sebut saja ayam goreng. Okay, you sebut saja air macam Iman sebut tadi Okay, sekarang ni cikgu dah mula addicted to apa tu kat McD tu dia ada cafe dia latte. Ice blended mocha. Oh, I have to control myself cikgu suka. Siapa geng cikgu? Siapa suka ice blended mocha McDonald? Saya suka cikgu. Siapa tu? Siapa yang suka Izrin? Iman. Iman. Okay, kalau nanti insya-Allah ada rezeki kan kalau kita jumpa nanti bolehlah kita singgah kat McDonald PKNS tu kan. Right, okay. So actually topik and then lagi bila sebut saja lipase, sucrase, chapter 6 all related dengan enzyme and enzyme sebenarnya di bawah chapter 4. Beginning of chapter 4 we learn about chemical composition of the cell. Okay, there are 5 okay, bila sebut about your bila recall balik chapter 5 and chapter 6 form 5, okay, iaitu variation and also genetic material, right? It also include bawah chapter 4 chemical composition of the cell. So chemical composition of the cell, basically there are 5 substance. Okay, kalau you tengok nota ini cikgu bagi brief lah Okay, dia ada 4 and bila cikgu sebut saja Chon, okay, kalau you still remember, cikgu pernah dulu beginning of our class, okay, masa sebelum PKP, actually teacher ada dah discuss dengan kamu ni Nat okay, yang lain Nazira dan yang lain. Okay, when teacher mention Chon, ini bukan nama orang okay, Chon is actually referring to the 4 common element. Okay, carbon, hydrogen, okay, oxygen and nitrogen. Okay, these are the 4 common element. Kalau dalam chemistry kita panggil dia sebagai atom. Okay, so element ini, these 4 common element Chon ini this is the basic structure to form chemical compound in chapter 4. Okay, so kita ada 2 kelas Kalau tadi Iman sebut air, okay, air kosong je sebenarnya is the best. Okay, the best inorganic compound that is water yang Tuhan jadikan universal solvent. Okay, yang lain ialah okay, our source of energy, carbohydrate. Okay, our
enzim, protein, hormon, enzim, antibody, hormon semuanya di bawah protein. Okay, and then keju, minyak, bawah lipid. And like teacher mentioned just now class, our priceless code, genetic code. Okay, our gene. Okay, our gene is actually coded by nucleic acid. Because nucleic acid ada DNA and RNA. So actually chapter 4 you are learning about a priceless chemical substances or chemical compound class. Ada 5. Right? Okay. Organic 4, inorganic 1. So these are the 5 important chemical composition of the cell. Okay, so like teacher mention kelas sebut saja roti, pisang. Okay, it's a carbohydrate. Okay, spaghetti, semua tu. Right, the first importance of carbohydrate is a major source. Sebab itulah kalau cikgu beritahu bila sebut karbohidrat ini, kamu samakannya seperti tangki minyak. Okay, kenapa kita samakan dengan tangki minyak kelas? Okay, because tangki minyak ini samalah dengan kereta. Okay, kereta tak boleh bergerak kalau tak ada minyak. Okay, so samalah this chemical compound carbohydrate. It is our major means utama. Okay, kalau lipid tu is a minor, dia bantu je. Okay, tapi majornya is carbohydrate. Okay, tetapi kalau Iman diet, kena ambil juga karbohidrat tapi take it in less portion, right? As long as dia boleh fulfill your metabolism in one day. Itu kalori penting. Siapa pandai kira kalori in one day, then you boleh manage to control your amount of carbohydrate. Okay? Okay, so selain pada source of energy, kalau berlebih lagi, satu Tuhan jadikan. Okay, kamu akan simpan dia. Food storage, right? And for certain insects, right? Insects macam grasshopper, okay? Apa lagi? Itu semua adalah body structure dia ataupun external skeleton rangka luarnya ialah built up by chitin, where chitin is a carbohydrate. Okay, sebab itu kalau burung makan mana dia dapat karbohidrat? Okay, so bila dia makan grasshopper, okay, the external skeleton of grasshopper itu akan provide karbohidrat kepada burung. Right, selain pada itu dia juga build cell wall in plants. Okay, so tak lain tak bukan iaitu favorite food lembu ataupun kambing, iaitu selulus. Okey, selulus. Cikgu rasa cikgu dah sebut dulu GSC kalau kamu ingat. Bukan golden screen cinema tapi glycogen, starch and selulus. GSC. Ingat kita Nan? Okey, carbohydrate. So protein pula. Right? Ayam goreng, ikan goreng. Okey, itu semua adalah source of protein. Right? So bila protein, our body need amino acid. Ini adalah monomer for protein. This is very important. Okay, kalau karbohidrat tadi, cikgu buat tengah minyak je, the monomer is glucose, the main one. Tetapi dia ada Gl kuasa 2, the monomer. Okay, but the main is glucose, right? Okay, kalau protein is amino acid. You all boleh nampak slide cikgu kelas? Azian boleh nampak slide cikgu? Kelas? Hello? Nampak. Hello? Nampak Nampak. Okay, thank you. Right. Okay. So amino acid, the main function dia ialah synthesis. Synthesis apa kelas? Antibody. Synthesis apa lagi? Hormon. Synthesis apa lagi? Enzyme. Okay, antibody, enzyme, hormon. Okay, semua tu Selain pada itu, rambut kita, kuku kita, okay, semua itu adalah daripada sumber protein. Okay, repairing and produce new cell. Okay, it's a protein. Okay, protein ini kalau karbohidrat tak ada,
lipid tak ada, okay, protein jatuh nombor 3 supply energy. Tapi protein ini bila dah diguna paling last, kalau langsung tak ada dah source of lipid and source of carbohydrate, then protein akan take over. Okay, kenapa? Sebab cikgu kata tadi, balik kepada elemen tadi kelas these 4 common element. So badan kita boleh metabolism, okay, undergo protein metabolism to produce energy Okay, tapi protein ni the last source of energy, last. Okay, yang utama tadi karbohidrat, second lipid, third baru protein. Kalau tak ada dah sangat kedua-dua karbohidrat, chemical composition tadi. Alright, so selain pada itu, protein also important. Okay, bila teacher mention saja HB, kamu mesti kaitkan dengan oksigen, chapter 7 form 4. Okay, oxyhemoglobin because require transport of oxygen. Okay. Okay, next lipid, seperti yang kamu tahu bila cikgu sebut saja oil, okay, ataupun minyak masak, okay, keju, cheese, right, semua is actually all about lipid. Okay, so lipid yang paling penting yang cikgu nak kamu realize is our plasma membrane composed by phospholipid bilayer. Okay, satu lagi yang ini proses je lah chapter 6 Okay, and kalau berlebih kalau ada extra lipid tu yang dia akan embed dalam ataupun stored in the adipose tissue. Okay, adipose tissue ni bila sebut tissue dia ada sel-sel Okay, so sel-sel ini akan sel-sel adipose ni akan keep all the lipids as a storage, okay, as a backup kalau karbohidrat tak ada dalam badan Right, so those yang vitamin when mention about vitamin A, D and E, these 4 vitamin must solvent dia adalah lipid, bukan air. Okay, so kalau A, D, E, K tak solve dalam, not dissolve in water it will dissolve atau larut dalam lipid. Okay, ini antara popular jugalah Okay, so nucleic acid like teacher mentioned in class, this is our priceless monomer that known as nucleotide. Okay, we have 2 type yang Tuhan jadikan. Double helix DNA. This is our genetic information that carried in term of molecule of life. Okay, so gene semua dekat sini, our gene all the genes, okay. Genes ada pada DNA ada pada kromosom. So we have 46 chromosome as a normal human being. Okay, and then support the DNA is RNA. So kita ada mRNA, messenger, okay, ribosomal RNA and juga satu lagi adalah tRNA. Okay. Okay, so apa pentingnya nucleic acid kelas ni? Nampak ni sangat jelas. Store genetic information. So everything about your gene Arzik, okay, is carried by nucleic acid, that is DNA. Okay, so sebut saja genetic information is a DNA. Okay, the monomer is nucleotide, right? So you all akan dah kena tahu lukis 3 komponen je phosphate group, pentose sugar, pentose mean bentuk segi 5 pentose pentagon, okay? And nitrogenous base. So nitrogenous base kita dah cikgu dah cover dalam chapter form 5. Okay, we have GACT. Kalau DNA guanin, adenine, cytosine, thymine. Okay, kalau RNA GACHU. Bezanya antara thymine dengan uracil. Okay, so this one you boleh dapat daripada chapter 5 form 5 Sekali cikgu integrate semua sebab sekarang ni kita buat revision. So bila buat revision cikgu boleh kaitkan dengan semua. Alright, so this is what tadi Iman sebut minum air kosong is a very good Iman. Okay, 8 gelas minimum orang dewasa kena minum air every day. Okay, so as you all know 70% of our body pun made up by water. Okay, so why? Because water act as a transport medium. Why? Because water as a lubricant. Okay, sel darah merah kita our chapter 2 form 5 tentang sendi, right, tentang our
dekat sendi ada cecair Okay, so need lubricants, right? And then satu lagi, medium for biochemical reaction because water is universal solvent. Okay, all the solution. Okay, kalau nak bentuk solution, kalau dalam chemistry is a solute plus solvent. Am I right, class? Okay, so water is a universal solvent that can dissolve the solute to form solution. Okay, and last but not least, untuk plant cell, water sangat penting untuk provide support. Ni kamu dah belajar chapter 2 form 5 Okay, so far cikgu balik pada kelas kita. Okay, Adam, Alif, Akil. Oh, Akil ni tak nak buka kamera Akil. Arzik, Bakhir, Dini, Iman, Irfan, Izrin, Nazira, Shahida and Siti Sofia. Okay. So make sure you all sign up your attendance in class, right? Akil sihat Akil? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Cikgu lupa nak baca doa kan? Tadi cikgu cakap Arzik baca doa. Arzik baca doa je Arzik. Astaghfirullahalazim. Boleh Arzik baca doa sekejap? Arzik, okay? Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala hikmatik syu'alaina hada ahli sadri wa yassir. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Arzik. Okay, semoga berkat majlis ilmu kita hari ini dengan bacaan doa daripada Arzik tadi. Thank you. Okay. So balik kepada kelas kalau ada anything you want to ask me, just stop me and tanya Okay class, this is real time class. Okay, two-way communication. Sama macam kelas kita yang biasa face to face, just now sekarang ini okay, kita bertemu secara maya online. Okay, remote learning. So but still real time. Okay, sekarang ni pukul dah 11.20 Okay, so cikgu rasa cikgu shortenkanlah my explanation about this ni. You all boleh read up. Okay, cikgu nak teruskan kepada soalan. Jadi kita buat soalan objektif dulu. Okay, let's discuss the objective question that cikgu bagi. Okay, cikgu ada share dalam WhatsApp and juga cikgu ada share dalam your Google Classroom So, you boleh access kedua-dua platform. Right? Through your WhatsApp or through Google Classroom Okay, so without any delay, kita start our discussion. Okay, kita take turn lah macam tu Okay, sekejap. So, kita ada 12 orang. Ni attendance cikgu. Okay, siapa nak mula dulu? Who's willing to start? Okay, ini tadi ialah apa tadi ni kelas? Okay, this is nucleotide. Okay, Okay, so what is the answer for this one, class? D. Okay, let's start with kita mula dengan Nazira lah Okay, Nazira mulakan dulu dengan soalan satu, yang lain nanti seterusnya kita start all my girls dulu Okay, all my girls. Start question ni.
Teacher sekejap. Okay, apa jawapan untuk nombor satu ni, Nazira? Apakah itu Q? D. Nazira? D. Encik dengar tak? Tak dengar. Nazira cakap D. Ulang. Dia cakap D. D. Yes, good. Suara Nazira macam agak jauh. Sorry Nazira, cikgu tak dengar. Tadi, thank you Hakim. Tolong tolong sampaikan. Adam. Ya. Adam lah bukan Akhil. Adam ke? Oh, sorry Adam. Okay. Thank you Adam for tolong sampaikan jawapan Nadira. Nadira ni mic problem ke? Dengar Okay. So betul. Tepat sekali Very good Nazira. Yang lain setuju kelas Okay. It's a deoxyribose sugar. Okay. So actually boleh juga sebagai pentose sugar Tapi because kat sini because soalan tanya apa kita tahu ni DNA. Okay, kalau DNA nama dia ni D ni means deoxy. Actually kelas ni naming of a molecule nucleic acid. Na is nucleic acid Okay, and Na stand for nucleic acid. Okay, so dia ada dua jenis. When we add kat depan ni D. Okay, D, satu lagi R. Okay, what is R? D stand for deoxy. Okay, kelas ni apa beza kamu senang ingat D, sorry. Okay, D means deoxy. Right? And hujung dia sama iaitu ribose. Okay, hujung ni sama ribose ribose. R-I-B-O-S-E. Okay, so ni R ni ialah ribose. Itu bezanya antara DNA nama in term of, so name scientist menamakan nucleic acid based on sugar. Bukan based on phosphate or nitrogenous base. Because nitrogenous base DNA ada GACT DNA GACT. Okay, phosphate dua-dua ada. Right, kalau RNA GACHU Okay, so nama nucleic acid ni based on the pentose sugar. So for DNA is a deoxyribose Okay, so very good. Soalan satu done. Okay, next soalan berikutnya soalan 2. Okay, soalan 2 teruskan. My girl, Siti Sofia. Sofia tak ada. Oh, Siti Sofia tak ada? Oh, cikgu nampak dalam macam tu nama. Jom kita tengok kita tengok dekat our list kat sini. Oh, Siti Sofia dah keluar. Tadi Siti Sofia ada Okay, Dini lah. Okay. Teacher, Ya. boleh dengar jelas ke? Boleh. Very, very clear. Okay, saya rasa jawapan dia C. Rasa oren ke? Rasa manis ke? Rasa sedap? Okay.
Okay, jadi kat sini fungsi air sangat jelas kan. Tadi kita dah bincang. Okay, iaitu paling tepat antara ABC ni, ABCD yang paling tepat ialah apa kelas? C. Okay. Boleh setuju kelas saya? Okay, next. Teruskan Iman. Soalan yang ketiga. Yang paling tepat, yang paling betul. Match chemical compound dengan function. So kita buat nanti dalam 5 minit lagi. Lepas tu kita buat structure lah kelas Structure lagi banyak soalan yang cikgu nak sama-sama discuss dengan kamu. Okay, so what is the correct matching? Protein, karbohidrat, lipid, nucleic acid. Iman? Saya rasa C, tapi saya tak tahu. Tak, Iman jawab mana? Iman pilih mana? Yang mana satu pilihan? Yang mana satu pilihan kamu? Yang mana satu? Ikut. D? C. E? C. Okey lah macam ni naik. A, anggun. Okey, B, baik. C, cun D, daibak. Kita pinjam lah. Okey, mana satu? Baik, cun, daibak, anggun? Cun. Anggun. Cun. Cun. Okey, yes, cun. Very good, Iman. Tahniah. Okay, now yang kita buat 5 soalan je lah kelas Okay, next Iman dah Izrin. Ini adalah air Izrin Okay, air ada dua dua atom atau dua elemen iaitu H2O. Okay, ini H, ini oksigen atau kadang-kadang kalau kita boleh lukis, kalau kamu tengok Google dalam ni dia akan buat bentuk kepala Mickey Mouse actually inilah oksigen, inilah hidrogen. Alright. Okay, so based on this diagram, okay, apa properties of water molecule? Tengok sini kelas dia ada negative charge, okay, and positive charge. Right? So bila negative charge and positive charge, dia menunjukkan apa ni? Sifat-sifat tersebut. Boleh Izrin? Saya rasa A. Okay, soalan ni tunjuk is a polar molecule. Right? So bila polar molecule means dia akan menyebabkan dia boleh menjadi universal solvent. Okay, universal solvent means apa saja yang solute ada dia akan larut So based on the antara berikut manakah merupakan sifat-sifat molekul tersebut atau which are the following properties of the molecule. So kalau kat sini dia akan high surface tension. So C dengan D dah out. Okay, dia mesti high surface tension Okay, high surface tension. Okay, tadi Izlan jawab anggun Okay, maximum density at 4 degree Celsius. Okay, so dah salah kat sini. Ni betul. And dia ada high specific heat capacity. Okay, sini low, salah. Jadi very good Izlan, right? Okay, number 5, last question for objective. Tadi kita discuss structure. Okay, yang mana satu bukan polysaccharide? Okay, cikgu dah bagi Adam ingat kita juga kata golden screen cinema. Bukanlah Okay, glycogen, starch and kamu ingat saja kan polysaccharide kita ada 3 kita belajar glycogen, GSC G means glycogen, S means starch, C means cellulose. Okay, GSC. So jawapan dia adalah apa kelas? Cun. Yes, fructose. Okay, yang bukan yang bukan polysaccharide. So kita perlu ada 3 GSC. Alright, kelas yang lain nanti you all cuba jawab. Okay, kalau perlukan jawapan nanti kita share. Okay, so I think now cikgu nak move to soalan structure. Okay, soalan structure banyak juga cikgu cuba kumpulkan untuk develop your understanding. Okay, ada soalan lipid, ada soalan protein, ada soalan enzim,
Okay, and ada soalan nucleic acid Okay, teacher would like to start with this one first. Okay, kelas soalan about the enzyme, okay, where involve a nucleus and all the stages. Okay, kalau you tengok kat sini kelas cuba kita tengok dulu access dulu soalan. Okay, soalan menunjukkan sequence stage in synthesis of extracellular enzyme. Okay, bila cikgu sebut extracellular enzyme, okay, meaning ini ada kaitannya dengan chapter 6. Okay, ini ada chapter 6 because kat sini dia bagi dah organ. Organ that involved is pancreas. Okay, pancreatic cell So this, you just imagine ini adalah sel pancreas kita. So bila sebut saja pancreas, antara enzim yang akan dihasilkan the extracellular enzyme yang dihasilkan ialah amylase Okay, amylase, pancreatic amylase. This is chapter 6 kalau nak kalau you nak integratekan your content, okay? So kita access sekejap, okay, this pancreatic cell, right? So pancreatic cell, dalam pancreatic cell ada DNA. Okay, DNA then carry the genetic code for amylase, example. Okay, that's why they involve stage 1. Stage 1 dalam nucleus, there is a DNA that code that carry the code for amylase. So macam mana pancreatic cell ini able to synthesis amylase? Okay, pancreatic amylase. So this genetic code kena transcript dulu Okay, kena salin dulu. RNA kena salin semua genetic code untuk hasilkan amylase tadi, and then mRNA akan go stage 2. Stage 2 ni akan translate. Okay, dia akan translate, dan bila translate terhasillah stage 3 iaitu extracellular enzyme. Okay, so based in this question, based in the diagram, dia minta kamu beri jawapan macam mana nak explain the changes. Okay, explain the changes that occur in double helix of DNA during stage 1. Okay, apa yang agak kamu faham tentang stage 1 kelas? Okay, kalau you rujuk pada our textbook, okay, kalau sesiapa yang ada textbook on page 72 Okay, 72. Cikgu ambil gambarlah kejap untuk to be fair, cikgu share 72. Kalau Nazira ada bawa balik, boleh boleh rujuk page 72. Nampak tak kelas? Yeah. Nampak. Okay, so this is in our textbook kelas how production of extracellular enzyme involved Okay. Okay, so dalam textbook disebut macam ni. Production of many enzyme. Okay, production of many enzyme. Cikgu dah share jap. Okay, kat sini dia cakap apa kelas? Production of many enzyme, okay, produced by specialized cell. Okay, specialized cell ni maksudnya contoh yang kita dalam soalan kita ni apa kelas? Pancreatic. Okay, pancreas cell So, for example ni dibagi pancreatic cell secrete pancreatic juice. Okay, so protein that synthesis dia akan involve ribosome. Okay, ribosome. Cuba kita kelas ribosome. Okay, and then ribosome akan involve
RER. Rough endoplasmic. Okay, ribosome ni attached to the endoplasmic reticulum. We call it RER. Okay, so protein depart from RER, then will wrap in vesicle, then bud off from the side of the RER, and then dia akan transported by the vesicle and go to Golgi apparatus. Okay, and then Golgi apparatus akan modify and then transport guna through the skeletal vesicles, and then dia akan fuse to the plasma membrane, and dia akan release out from the pancreatic cell. Okay, so kat sini kalau kamu tengok balik kepada soalan kita tadi, sebenarnya soalan nak apa kelas? Soalan nak you explain stage 1. Kat sini macam mana genetic code, okay, that determine genetic code pada DNA that determine formation of amylase tadi. Okay, dia nak kamu explain ataupun jelaskan changes, okay, that occur in the double helix. So agak-agak kamu apa yang akan berlaku kepada double helix DNA kelas? Markah kat situ. Ada siapa nak bagi idea? Okay, agak-agak apa yang akan berlaku kepada the double helix DNA? Okay, boleh tak cikgu sebut okay. The double helix of DNA akan open ataupun dalam istilah lebih apa ni? Tepatnya lah. Okay, unwinding Okay, unwinding unwinding of DNA double helix structure. Right? You all dah tahu kelasnya DNA is like this. Okay. Okay, so the codon, all the genetic code ada kat sini all the genetic code. Okay, all genetic code ada pada DNA. Okay, so macam mana RNA nak transcript nak salin the genetic code daripada DNA. Right, so DNA kena open lah kena unwinding. Okay, so ini kalau kamu lihat apa maksud dia unwinding, meaning okay, dia akan terbuka macam ni terbuka. Okay, unwinding So bila unwinding, okay, unwinding or double helix, right? Unwinding double helix, so the DNA the RNA can transcript ataupun salin codon tadi right? So the double helix of DNA open or unwinding, so RNA strand is produced. Bila kelas itulah stage 1. This explain stage 1 yang berlaku dalam nukleus. Okay, boleh follow cikgu kelas? So far boleh follow cikgu tak? Boleh. Okay, good. Okay, next soalan berikutnya. Okay, soalan berikutnya ditanya apa kelas? The next question asks you about mana soalan cikgu? Sekejap Okay, so next question dia tanya apa kelas? Apa perbezaan between what's the difference between polypeptide dengan DNA molecule? Okay, kelas apa beza antara polypeptide dengan DNA molecule? Okay, dua-dua ini but what is the difference between these two? Okay, and then soalan B part 2 pula different juga, tapi differentiate between DNA and RNA. Okay, so it's a very interesting question class to discuss. Okay, jadi teacher nak you mengenali di sini kamu akan betul-betul kenal protein dengan DNA dengan baiknya Okay, so obviously polypeptide the monomer is amino acid, whereas DNA the monomer is nucleotide. Okay, amino acid polypeptide, DNA nucleotide. Okay, and then polypeptide kalau kamu tengok sini kamu dah belajar banyak 4 structure level of protein, okay, primary, secondary, tertiary. So when we start with primary, right, polypeptide adalah single linear chain.
Okay, kalau cikgu lukis macam ni, this is a primary structure. This is a primary structure for polypeptide. Okay, tetapi DNA is a anti-parallel. So dia ada dua strand. Okay, dua strand which is form in the double helix. Okay, so this is the difference between structure of DNA and polypeptide or protein. Boleh kelas Okay, ada dua. That means first perbezaan is the monomer, second is the structure. Okay, monomer of protein is amino acid, whereas monomer of DNA is nucleotide. Okay, nucleotide kamu dah cakap 3 komponen yang kelas phosphate, pentose sugar and nitrogenous base. Okay, phosphate, pentose sugar and nitrogenous base. Okay, itu dia punya monomer. Alright, so B perbezaan antara nucleotide perbezaan antara DNA and RNA. Okay, both are DNA and RNA, they are apa kelas? Nucleic acid. But what is the difference between these two nucleic acid? Right, so sekali lagi DNA and RNA in term of structure juga. Right, so DNA consists of 2 nucleotide chains. That means ni. Okay, dia ada 2 strand. Okay, anti-parallel 2 strand. So anti-parallel. Okay, whereas for RNA it only consists of single nucleotide chain. So kalau you tengok tadi kepada gambar tadi mRNA ataupun ribosom, dia memang hanya satu je. Okay, satu strand, one strand only. Okay, itu in term of structure. Okay, yang kedua, DNA actually is very long. Yes, sebab kamu dah belajar kan kelas DNA ini is a part of chromosome. Kalau kamu masih ingat lagi kalau cikgu lukis sel, dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom. Kalau buka kromosom ni kamu akan jumpa DNA. Okay, so panjang DNA ni kelas, panjang sangat. So this DNA. Pada DNA ni lah kamu akan jumpa gene dan pada gene tu lah kamu akan jumpa nucleotide. Ini cikgu dah buat dulu masa awal-awal lagi. Cikgu rasa dah buat selesai kamu. So DNA chain is very long. Okay, long And whereas RNA chain hanya pendek je, short. Okay, RNA ni ikut apa ni? Ikut size codon. Okay, kalau nak hasilkan amylase, panjang dia banyak ni je, itu je. That is RNA contoh itu sebab tu dia pendek je. Tapi DNA tak. DNA carry all the genetic information sebab tu dia panjang Okay. So untuk soalan C ini adalah sama seperti apa yang cikgu share dalam textbook tadi kelas. Tadi ini page 72 kalau siapa yang ada textbook page 72. Okay, soalan C tu actually you need to explain. Okay, so protein enter the rough riboplasmic reticulum. Okay, and it will be modified. Ada ni term dia kelas Okay, it will be modified. Siapa yang akan modify this protein? According to request of the cell. Okay, it will be modified in RER into an extracellular enzyme. Okay, and then involve transport vesicle. Ini exactly like what teacher share dalam buku textbook tadi kelas transport vesicle carried to Golgi apparatus. Golgi apparatus ini adalah apa ni macam quality control Okay, kalau dalam kilang production itu Golgi apparatus ni lah yang akan packaging. Okay, dia akan pack all the enzyme before it can secrete ataupun release out from the pancreatic cell. Boleh kelas Itu adalah soalan C. So far boleh ikut cikgu? Boleh. Okay. Yeah. Okay. Alright, thank you. Okay, cikgu boleh proceed kelas Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Okay, last but not least, yes. Ini yang kamu kena kaitkan. Soalan D is you kena kaitkan dengan chapter 6 form 4 form 5 kelas mutation. Okay, chapter 6 di bawah variation. Okay, di bawah variation you all belajar one concept dipanggil mutation. Okay,
mutation keyword dia ialah change. So kalau kau nampak saja mutation, the concept is change. Okay, apa yang change? Yang change is the nitrogenous base. Okay, teacher now you all bear in mind ya kelas okay. Phosphate group, pentose sugar. So kalau tanya nama nucleic acid based on what? Based on pentose sugar. Okay, kalau ini adalah DNA, so deoxyribose sugar. Right, okay. So ini nitrogenous base Okay, kalau DNA, cuba kata di kelas, GACT. Okay, ada 4 nitrogenous base, GACT. Okay, you all pernah belajar masa chapter 6, okay, Ga complement 3 hydrogen bond dengan cytosine, adenine 2 hydrogen bond with thymine. Okay, so GACT Jadi mutation change the nitrogenous base. Menyebabkan glutamic acid replaced by valine. Okay, so kelas kalau kamu tengok dekat gambar tadi ni, okay, berlaku changes in term of codon Okay, berlaku changes in term of codon. Okay, sini RNA, kamu tengok sini. Okay, this is a normal DNA strand. This is a normal. This is a normal DNA strand So, cikgu nak you all always bear in mind kelas our genetic code datang dalam bentuk triplet base. Okay, genetic code kita datang dalam bentuk triplet base 3 bases Okay, so CTC. CTC is a normal codon. Okay, so normal codon bila diterjemahkan bila translate, dia akan menghasilkan amino acid. Okay, amino acid glutamic nama dia. Okay, so jumpa je codon CTC, amino acidnya ialah glutamic. Okay, tetapi apa berlaku kelas when there is a mutation? Okay, so when there is a mutation, kemudian kat sini kelas changes in term of thymine. Okay, normal thymine. Bila mutation jadi adenine. So berubah kan? So bila berubah, genetic code mutated atau berubah atau change. Okay, when this genetic code change, the amino acid also ikut. Dia akan bertukar juga. Okay, valine. Okay, so this part okay, and this part dah tukar So explain how the mutation affect the specific characteristic or trait control. Jadi kalau macam ni, macam mana agaknya kamu nak jawab soalan ni? Sekarang ni dah berlaku apa? Perubahan kepada protein yang dihasilkan. Okay, protein yang dihasilkan. So do you think this protein able to perform its function? After change from glutamic jadi valine ni. Okay, ni glutamic acid ni jadi valine Right? So do you think the protein that synthesis can perform well, class? So tanya how the mutation affect the specific characteristic. Specific characteristic tu means like an enzyme, okay, ataupun like an enzyme ke ataupun hormon. Okay, sebab bila sebut je protein, it can be enzyme, it can be hormone, okay, it can be antibody. Right, so macam mana agaknya kamu nak jawab soalan ni, kelas? How mutation affect? Apa jawapan kamu yang akan kamu keluarkan? How mutation affect, kelas? Anyone? Nak cuba? Okay, apa efeknya? Okay, mutation akan ubah, change the nitrogenous base. Okay, cuba ulang sekali, cuba emphasizekan saya. The mutation akan change the nitrogenous base. Okay, change the nitrogenous base menyebabkan glutamic acid replaced by valine. Okay, 1 mark Okay, so this will produce a different protein and the trait shown a defect. Dia akan jadi cacat Okay, kromosom tadi ataupun protein tadi akan cacat. Okay, tak normal dia panggil defect ataupun abnormal. Okay, abnormal protein So protein yang abnormal akan menyebabkan genetic disorder.
Okay, ini adalah soalan-soalan yang cikgu nak kamu cuba fikirkan beyond beyond your extraordinary thinking. Okay, alright. So done one question. Okay, now next soalan 2. Okay, soalan 2 kita tengok sekarang Soalan 2 ni masih lagi okay, enzyme. Okay, enzyme also. Okay, so soalan 2 ini masih lagi related sama macam soalan 1 tadi. Kali ini you have to integrate with chapter 2, cell structure and function kelas So you kena able to identify what is X, what is W, okay, and what is Z and Y. Okay, boleh cikgu minta Bakir jawabkan apa itu W, Bakir? W. Apa Bakir rasa W? Smooth AR ataupun W tu cuba tengok. ribosome. Kalau smooth AR dia selalunya dia continuous. Ini dia tak, ni stack. Ribosome. W ni Bakir ni W. Cikgu keluarkan cikgu lukis 1, 1 stack, 2, 3. Dia start pada G. Golgi apparatus. Yes, W is Golgi body or Golgi apparatus. Okay? Ni Golgi body or Golgi apparatus. Okay, what is X? What is X, Bakir? Bakir juga ada jawab cepat sikit. Okay, ini adalah extracellular production of extracellular enzyme. Okay, so jadi kalau extracellular enzyme, jadi Golgi body tadi betul So kamu kena tahu dia adalah secretory vesicles. Okay, cikgu tunjuk sekejap Bakir nota cikgu. Okay. Sekejap. Okay, kita tengok sini sekejap. Nota kita sekejap untuk kamu nampak what are the organelles that involve. Okay, this enzyme. Mana gambar cikgu tadi? The use as enzyme. Tak ada pula sini. Okay, ni ni. Gambar cikgu ni. Okay, so production of extracellular enzyme cikgu nak Bakir dan yang lain realize kelas apa yang terlibat? Dia mesti melibatkan satu ialah ribosom. Okay, ribosom ribosom. Yang kedua ialah RER. Okay, and then Golgi apparatus. This is the flow. Okay, and then Golgi apparatus akan melibatkan secretory vesicle. Okay, boleh Bakir Okay, RER, Golgi apparatus, secretory vesicle. Okay, and then dia akan fuse with the plasma membrane and release outside of the cell. Okay, biasanya kalau extracellular enzyme ni banyak kaitannya dengan chapter 6 Okay, lipase, amylase, right? Okay, where our small intestine require this enzyme to digest all the foods, the food particles. Okay, Bakir So balik pada kita punya discussion tadi ni. Okay.
So means X is secretory vesicles. Okay. Okay, next. Y. Apa pentingnya Y? Kelas, apa tadi Y menunjukkan apa kelas? Y shows. Ni boleh jawab soalan. Y shows apa? Someone reply cikgu. Y menunjukkan apa kelas? Hello, anyone? Y menunjukkan apa tu kelas? Nucleus, am I right? Y is? Y apa kelas? Nucleus. Nucleus. Okay, Y is nucleus Okay, so Y, dia tanya kat situ apa pentingnya, explain the role of Y, organelle Y in the synthesis of the enzyme. Okay, jadi like teacher mention tadi kelas Y store genetic information in the DNA. Okay, and this information is transferred to the RNA, which then carry this information out of the cytoplasm. Okay, cikgu ulang lagi kelas Y is a nucleus. Apa penting Y? Y lah simpan kita punya genetic information. Sebab itulah chapter 2, nucleus function dia adalah control the activity of the cell. Okay, so nucleus control the activity of the cell. Ini adalah salah satu je kelas. Salah satu dia control ialah Y untuk bukan suka-suka hati je Our body takkan really time suka hati kelas Dia mesti dapat signal. Okay, a signal to secrete all the enzyme. Jadi where to get the information? So the genetic information ada pada DNA. DNA store everything, keep safely. Okay, sebab tu nucleus kita ni seperti kita punya Pentagon lah kalau kat US tu Okay, keep all the confidential and secret information So samalah juga dengan our nucleus, right? So why store genetic information in the form of the information in the DNA? Macam mana nak salin information ni? We need RNA to transcript. Okay, bila RNA to transcript ni dia akan carry ke dalam cytoplasm and synthesis the protein. Okay, ini related dengan soalan pertama kita buat tadi kelas Okay, so B part 2, soalan tanya apa kelas? Apa function organelle X? So what is, kalau tengok pada nota, pada ni, X is X tu ialah apa kelas? Mitochondria. Okay, X pula. Z is mitochondria. So what is the function of mitochondria? You dah belajar chapter 2. Okay, it's a site for, kalau boleh cikgu nak kamu tukar jawapan ni. Cikgu nak kamu tulis site for production. Okay, site for production of energy site for production of energy. Okay, ataupun ATP pun boleh. Okay, so done with that. Next, soalan berikutnya ialah showing a diagram to show the concept of one model. Okay, saintis ada perkenalkan kelas enzyme dengan substrate as a lock and hypothesis. Okay, so which one is enzyme, which one is substrate kelas? Macam mana nak tahu yang K tu enzyme dan L tu substrate? K is enzyme, L tu substrate. How you know that K is enzyme? Bukan L is enzyme kelas? Macam mana kamu boleh tahu K yang lagi besar. dia bukan size Akil It's not the size. Size no matter. Okay. Yang menyebabkan you tahu tengok pada end of the apa ni? End product. Okay, what happened to L? Apa yang kita nampak pada L? Dia pointy. Okay, what happened to L? L tu macam adik-adik. Yeah, L dia break into product. L ni ialah substrate Okay,
this L when undergo the reaction, okay, it becomes N. So N is the product. But YK is an enzyme. You all dah belajar properties of enzyme kelas Okay, kalau dalam nota dalam textbook kita boleh sebut saja enzyme. Salah satu ciri enzyme ataupun karakteristik of enzyme, they are not destroyed by the reaction they catalyze. Okay, cikgu tulis kat sini kelas Okay, YK is an enzyme because towards the end of the reaction, okay, K ini they are not destroyed. Ini ayat buku textbook Okay, kelas They are not destroyed by the reaction. Okay, by the reaction they catalyze. Ini uniknya enzim yang Tuhan jadikan. Okay, even though enzyme is a protein, is a molecule of life. Okay, kerja dia adalah Tuhan jadikan enzim, okay, untuk speed up the chemical reaction but towards the end nanti of the reaction they are not destroyed. Ini memang ayat buku teks cikgu ambil, so you all boleh jadikan sebagai panduan Y kat sini K adalah enzim. Okay, bukan L yang enzim. Because you tengok obviously from diagram L after combine to form M, okay, it will ataupun break into two molecule. Okay, analogi je kalau L tadi break into two molecule analoginya. Okay, katalah ni U jadi 2L. Kan dah berubah tu kan. Okay, change L jadi N. Tetapi K still remain unchanged. Why? Because they are not destroyed by the reaction they catalyze. Itu memang ciri enzim yang Tuhan jadikan So we should be thankful to God Okay, menghasilkan enzim. Without enzyme, okay, your food digestion will be very slow. Okay, nikmat makan kamu akan sangat panjang Okay, kalau ada enzim 4 jam je 4 jam dah digest. 4 jam dah digest So lepas tu kalau lapar, so then you boleh menikmati all sorts of food. Okay, cuba bayangkan enzim tadi lambat sangat so you takkan dapat rasa nikmat makan nikmat. Itulah nikmat yang kadang-kadang kita tak perasan. Okay, kelas so when enzyme bind with substrate, we call that structure as nama M ialah enzyme dash substrate complex So whatever enzyme when bind to the substrate, okay, whatever enzyme when bind to the substrate, we call this we call this structure as a M So what is M? Okay, M is complex Melayu enzyme dash enzyme yang hijau ni dash substrate complex. Okay, complex ni kamu kan cikgu ingat kamu faham je lah shopping complex Sebut shopping complex kan involve banyak shop lot kan. Itu sama ni. Complex means more than one molecule bind together enzyme substrate complex. Okay. Alright, so next N class is a product. Ini konsep. Okay, konsep dalam you memahami mekanisme lock and key dalam textbook kita, the lock and key hypothesis. Okay, kamu kena tahu 4 benda. Enzyme, substrate. Okay, when the enzyme bind with substrate, it will call enzyme dash substrate complex, and final dia adalah product Okay, so then last but not least, two characteristic of the enzyme as explained by the hypothesis. Okay, hypothesis kita apa tadi kelas? Lock and key hypothesis. Cikgu rasa kamu pun boleh apply in your daily life kelas Okay, kadang-kadang kunci tu nampak sama. Nampak macam boleh nak buka mangga tu the padlock tapi bila you try tak boleh. Okay, because konsep dia adalah itu menunjukkan
key and padlock sangat spesifik. Right? Lainlah kalau kamu ada master key, itu lain Ini bukan cerita master key ini konsep lock and key. So enzyme reaction where apply the hypothesis of lock and key. So satu karakteristik dia adalah dia sangat spesifik. Okey, apa maksud spesifik? So kalau cikgu ada lipid, cikgu ada lipid, tapi cikgu ada enzim lactase. Okay, what do you think, Akil? Substrate yang cikgu ada ialah lipid. Okay, tetapi enzim yang cikgu ada ialah lactase. What do you think? Boleh tak lipid breakdown by lactase? Tak boleh. Yes, tak boleh because enzyme reaction is very specific. Okay, lactase tak boleh buat apa lactase pandang je lipid lipid pandang lactase pandang lipid. Cannot do anything So because lactase reaction is a very specific sebab lactase substrate dia adalah lactose. Kalau ada lactose dia cepatlah dia kerja Okay, cepatlah dia catalyze. Kalau lipid sorry tak boleh buat apa. Dia relax je, bukan kerja dia. Alright? Okay, and then satu lagi ini tadi Akil why kita boleh declare K is enzyme because tadi dalam textbook kata the apa ni apa je disebut tadi kelas is not destroyed, okay, not destroyed by the reaction that they catalyze. So dalam erti lain dia memberi baru masuk apa kelas Ashraf, dia memberi masuk apa enzyme remain and change at the end of the reaction. That's why kalau kita tengok dalam gambar tadi, okay, gambar K tadi sama mula starting, last pun macam tu juga. Okay, itulah karakteristiknya kelas Okay, boleh kelas so far boleh ikut cikgu? Okay, kita cuba selesaikan as much semua all the question cikgu cuba. Sebenarnya cikgu kumpulkan semua soalan-soalan pada pelbagai source Okay, dan jadikan satu latihan untuk kita sama-sama bincang. Right, so kita tengok kita balik pada kelas kejap. Kita tengok, hello. Semua okay, Izrin. Siapa lagi yang ada ni? 4.13. Oh, Siti Sofia pun masuk balik Okay. Okay, so kita minum sekejap. Jom. Cuma air sekejap Are you okay, kelas? So far okay? Ikut boleh boleh bertahan lagi, okay? Boleh ikut. Alright, okay. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tiada. Syahidah, you want to ask teacher anything? Tak ada teacher. Okay, right. So kalau okay, then kita teruskan. Okay, next question. Okay, soalan bawah tu kelas soalan yang the next question. Alright, so soalan berikutnya. Soalan 5 kat situ Okay, soalan 5. Okay. Given dua apa ni? Given P and Q kelas ni cikgu labeling salah lah ni. Okay, tengok jap. Baik pada soalan. Okay, level 3.1 shows two level of organization in protein structure. Dekat saya soalan 5 ni. Okay, so ada dibagi kat sini P and Q. Right, labeling P and Q Okay, jadi apa yang cikgu nak tanya kamu kelas ni, petak-petak ni menggambarkan apa? Petak-petak ni menggambarkan apa? Ya, Akil? Petak-petak ni menggambarkan apa, Akil? Amino acid. Yes, very good. Okay, so each
each apa ni triangle ni, triangle pula, rectangular ni menggambarkan amino acid. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 amino acid. Okay, untuk structure P. Okay, same goes to structure Q. Yang you nampak semua ni ialah all the amino acid. Okay, so apa beza P and Q? Okay, perbezaan antara dua structure ini in term of level of organisation. Okay, so kemudian kita dah belajar level organisation ada berapa kelas? Level organisation ada berapa? Ada 4 kan? 4. Okay, there are 4 level organisation. Start with primary, secondary, tertiary and quaternary. Okay, you may refer to your notes. That is on page, okay, beginning of our lesson about protein. Okay, you need to know these 4 level of organization. Okay, so when teacher show this picture, P and Q, right? So obviously, P kalau cikgu lukis like this. Okay, satu garisan ni kelas So this is actually one line, this one. So this represent linear. Okay, linear structure. This present linear. Okay, P linear. And Q will be apa kelas? Tengok sini dia bentuk anyone? Boleh kena pasti tak what is Q? Alpha helix. Okay, alpha helix. So ataupun itu adalah secondary structure. Okay, so apa soalan kamu untuk P and Q? Jawapan kamu untuk P and Q? Okay, P is primary. Apa ni? Okay, ini kalau dalam nota kita tengok kat sini protein. Okay, before enzyme tu. Kamu boleh tengok structure of protein. Okay, muka surat 65 kalau siapa ada textbook Okay, it's on page 65. Okay, so kalau macam ni, this is a primary structure. Okay, and Q will be secondary structure. Okay, so ini ialah alpha helix lah macam apa ni? Aki cakap tadi. So this is a secondary structure. Okay, so concept kelas ni, this is a very basic concept. Okay, then describe the structure of protein P. So dia nak kamu terangkan structure P kat sini 2 markah. So how to explain? Okay, macam nak explain kelas? Like teacher mention tadi, primary. Kamu terangkan apa itu primary. So primary is a linear sequence of amino acid. Okay, linear sequence of amino acid. Okay, so you all boleh nampak kat sini kelas is a linear sequence of amino acid. Banyak-banyak amino acid bila bond with peptide bond. Okay, tapi dia tersusun satu garis lurus sini. So amino acid, amino acid, amino acid, amino acid. Okay, so tadi ada 10 kan dalam gambar So this we call as a linear sequence of amino acid. Okay, in a polypeptide chain. Okay. Okay, next soalan teruskan. Cuba baca soalan Iman. Iman baca soalan, Man. Tolong baca soalan. Cikgu nak kamu, teacher nak rasakan kehadiran kamu Tak nak cakap seorang dengan skrin ni. Okay. So apa baca soalan C Iman? Diagram 3.2. Soalan C. Diagram 3.2 shows Iman dapat tak? Boleh rujuk pada WhatsApp kan? Cikgu ada tunjuk kamu. Cikgu ada bagi dalam bentuk WhatsApp juga. Okay, ni soalan Iman. Okay, baca Iman. Diagram.
Diagram 3.2 shows protein base broken down to form products. Explain how the Okay, product. protein P apa ni? Form product. Okay. So soalan kamu, what you need to know? What you need to do? Explain how the product is formed. Yes. Okay, so macam mana produk ni boleh terhasil kelas? Yang lain tak bukan? Ada apa kat between ni sini ni? Daripada polypeptide jadi dipeptide. Ni dipanggil apa ni kelas? Ada dua amino acid. Ada ni satu amino acid, dua amino acid. We call it a di apa kelas? Dipeptide. Dipeptide. Yes, this is polypeptide. Okay, ataupun protein. Okay, so arrow ni menunjukkan apa yang with the present of apa kelas? Menyebabkan boleh terbentuknya produk. Ada the role of Peptide bond. yes, peptide bond ini apa yang menyebabkan dia boleh broken down from banyak-banyak amino acid to become dua je amino acid from the polypeptide, okay, it become dipeptide. So kamu kena masukkan the role of enzyme. Am I right class? Okay, betul tak kena ada enzyme? Betul. Yes, kalau tak ada enzyme, kan teacher sebut tadi kelas without enzyme. Kalau lah you all basuh baju baju kamu tu, okay, without sabun dengan baju dengan sabun, mana yang you rasa cucian kamu akan lebih bersih? Dengan sabun. Kenapa Ada dengan sabun. sabun? Ada enzim. Yes, okay, actually siapa yang kerja kat kilang sabun tu okay, they are very master in campuran untuk okay, each sabun dengan bau dia lagi, okay. So setiap sabun itu ada enzim, okay, untuk break all the dirty substance, okay. Okay, jadi kalau kamu tengok kat sini kelas protein P is broken down by an enzyme. So mesti cerita ada present of enzyme. Okay, protein broken down by enzyme. Okay, through the process of hydrolysis. Okay, to the process of hydrolysis to form dipeptide. Okay, so mesti sebut hydrolysis to form dipeptide. Boleh dapat markah situ. Alright, okay. So next, two marks kelas So why animal protein are first class protein? Okay kelas antara antara jagung, antara corn and meat, okay, cow meat ke, okay, atau goat meat antara cow meat dengan corn. Okay, why scientists declare cow meat ni is the first the first ataupun first class protein. Ini bukan kira, ini bukan macam kita first class, second class itu kalau apa tu kasta ke tak ini adalah disebabkan oleh group, okay, untuk memudahkan saintis ataupun dietitian. Okay, kenapa saintis group amino acid itu pada first class, second class? Okay, bukan undergrade mana-mana plants atau animals. It's just that untuk memudahkan dietitian untuk advice. Okay, aku tengok So, kenapa animal protein is the first class protein? Okay, jawapannya lain tak bukan. For your information my dear student, okay, our body as a human, we need 8 essential amino acid. Kamu mesti dapatkan these 8 essential amino acid Okay, dalam bahasa Melayu dia asid amino perlu So there are 8 essential amino acid that required by our body system. Kalau tak ada these 8 essential amino acid, it would our body cannot produce functional protein Okay, so that's why animal protein declare as a first class protein. Why? Because they are all the 8 essential amino acid.
Okay, ulang balik apa ni Bakir? Kenapa animal protein is a first class protein? Bakir? Sebab dia dalam 8 essential amino acid. Yes, contain all the 8 essential amino acid. Remember that. Okay, alright. So next, Syahidah. Okay, Syahidah suka pakai baju sutera? Suka. Sutera Kalau lelaki, sorry Arzik. Tapi lembut ya. Ya, Adam Adam memang boleh beli nanti untuk your future wife or your mum. Okay? Tapi sutera ini satu je lah Nowadays kalau kamu tengok apa ni yang top, tak tahulah your familiar tak kan, besar iklan ni. Salsabella apa yang dia punya iklan. Apa cikgu selalu baca kalau nak buat apa nak gosok, kalau tak perlu gosok kan. Itu soalan apa? Yang brand tu lah Adam, baju selalu tu. Kalau on the way nak pergi Bangi tu, cikgu tengok dia ada satu board dia besar buat apa nak beli baju tak perlu gosok, macam itulah dia punya mukadimah iklan Okay, so ini cerita pasal sutera. Sutera ni mahal kelas Okay, silk sutera. Okay, kenapa sutera mahal berbanding dengan yang lain? Nylon ke? Kenapa sutera ni mahal? Susah nak buat. Dia ambil daripada ulat sutera tu. Ya, ulat sutera. You just imagine ulat sutera tu apa ni? You kena dia apa ni menghasilkan actually fiber apa? Kalau compare to apa ni lain fiber lain. Okay, kalau kamu tengok, sebab itulah sutera ni cockroach pun suka. Tahu kan cockroach ataupun tikus pun suka. Okay, kenapa? Silk pure sutera ni is actually a pure ataupun protein fiber. Okay, dia bukan cellulose fiber. Okay, it's a protein fiber. Sutera is a protein fiber, bukan cellulose fiber. Kalau cellulose fiber tu yang tahan tu. Okay, so because sutera is a protein fiber, jadi ini ada kesannya dengan factors that affected protein, iaitu temperature. Kamu dah tahu kelas Okay, protein ini sangat terkesan dengan temperature or dengan pH. Okay, these are the two factors that really affect protein. Okay, jadi soalan tadi apa kelas? Kalau apa? Soalan ni tanya apa tadi? Cuba bacakan soalannya Syahidah. Yang E kan? Yes, betul. Explain this segment. A silk garment crumples when it is washed using hot water at a temperature of 65 degrees. Explain this statement. Okay. So kenapa kelas? It is because kenapa di crumple? Because crumple ialah silk ni diperbuat daripada protein fiber. Okay, so suhu yang diberi berapa kelas? 65 degree kot. Alright, 65 degree ni tahulah kan it's a very high kan? 65. Okay. Super high. Optimum temperature kita pun baru 37 Alright, kalau kamu demam 30 kalau COVID apa yang tak boleh masuk apa? COVID yang normal 37.5. 36 hingga 37.4. 37.4. Ini adalah julat suhu normal body kalau you nak pergi mana-mana sekarang. Right, so you just imagine sekarang COVID ni menyebabkan kita hari-hari tahu suhu badan kita kan. Kalau dulu you tak peduli pun, tak care pun, right? So but now, okay, you every day kadang-kadang satu hari tu kalau you pergi 5 tempat, 5 kali you kena scan your body temperature kan.
Okay, so kalau you tengok apa ni, protein is very apa ni, is very affected by high temperature. Okay, so because silk ni diperbuat pada protein fiber, so high temperature will reduce the strength of the hydrogen bond. Okay, ini yang teacher nak kamu faham lah kelas Okay, because the structure, tertiary structure of apa ni, protein, okay, dia ada hydrogen bond yang ikat antara dia hydrogen bond antara amino acid. Okay, so bonding inilah yang akan putus. Okay, the hydrogen bond will be the strength of the hydrogen bond will reduce. Okay, banyak yang putus, and this will disrupt the protein structure. Right, so bila disrupt, what happen class? As you all know, protein akan denatured. Penyah aslian protein akan berlaku. So habislah silk mak kamu hati-hati. Okay, so silk ini sebab tu dia mahal dan penjagaan dia memang. Lepas tu silk selalu orang buat apa kelas? Dry cleaning Okay, dia apa ni dengan apa tu dia ada dia punya its own sabun untuk basuh dia. Okay, right, so itu silk. Okay, next, last but not least, yang last kali Arzik bacakan Arzik soalan 2. Apa dua cara Aziz nak maintain the quality of your mum silk garments? Aziz, pernah tak dengar washable silk? Pernah. Yes, kalau selalu biasanya kalau pure silk orang akan hantar dry cleaning Sebab tu silk ini maintenance dia high maintenance. Okay, dah lah apa ni, dah lah mahal. Okay, lepas tu lepas pakai, you nak maintain, nak basuh dia dengan dry cleaning. Dry cleaning pun kadang depends Okay, so kalau ada yang washable silk tu, how you nak maintain your garment? Okay, Barzik so Arzik iaitu kita gunakan, you basuh saja menggunakan cold water. Okay, suhu pipe air dalam 28 itu Okay, cold water, bukanlah cold water sejuk bukannya ice water It's a cold water means suhu biasa suhu bilik. Okay, 28. Okay, satu lagi, kamu jangan sesekali pergi jemur di direct sunlight kat luar. Okay, kalau you nak maintain your silk quality for prolong. Okay, dah lah mahal beli kan. Okay kelas so kita dah bincang enzim. So kita buat lipid satu soalan kelas banyak dah enzim dengan ekstraselular. Right, 2 soalan tadi dah. Okay, protein dah. Okay, cikgu nak kita buat soalan lipid satu. Lipid ke atas soalan lipid ke atas ke bawah. Sebab yang bawah tu semua cerita pasal enzim Okay, soalan lipid yang pertama sekali beginning of the question. Kelas Okay, beginning of the question soalan 1 tu soalan lipid, betul tak? Ya. Yeah. Okay, jom kita bincang sekejap. So cuba Akil bacakan soalan ni Akil. Diagram 2 shows how a triglyceride is formed. How many molecules of glycerol and fatty acids are needed to form 1 molecule of a triglyceride? Okay. Okay, jadi this question tunjuk apa kelas? Triglyceride. Okay. So bila cikgu sebut triglyceride means ada berapa fatty acid? 3. 3. Tri means 3. Okay. Triglyceride. Okay, soalan cikgu So triglyceride. So there will be 3 fatty acid. Okay. So 3 fatty acid. Jadi kamu nampak kat sini san 3 and 1 glycerol. Okay, 1 glycerol, 3 fatty acid. Okay, in order to form 1 molecule of triglyceride. Okay, jadi jawapan dia apa kelas? Sudah bagi dah how many of glycerol? 1 glycerol. Okay, 1 glycerol and 3
fatty acids. Okay, Ashraf. Oh, cikgu apa ni? Hari kita panggil Ashraf pun kan? Okay, cuba Ashraf bacakan soalan B part 1 tu Ashraf. Ashraf tak ada. Nampak tak Ashraf? Ashraf tak ada teacher. Oh, Ashraf tak ada. Oh, sorry. Thank you Adam. Yeah. Alif ada Alif? Alif ada Alif? Ada. Okay, cuba Alif bacakan soalan tu Alif. What is the process? What is the process M which takes place to form the bond between glycerol and fatty acids? Okay. So, cuba jawab. Apa nama proses ni? Start pada C. Condensation. Condensation. Yes, condensation. Okay, condensation is a removal of water. Okay, removal of water from between the two molecule, between the glycerol and the fatty acid. Okay, because the removal of water able the 3 fatty acid, okay, bind forming a bond, ester bond with glycerol. Okay, so the process known as condensation. Okay, so what is X that is also formed from this reaction? H2O. Yes, water. Because cikgu sebut tadi, okay, condensation is the removal of water. So X is water. Okay. Okay. So explain what is mean by hydrolysis, class. Okay. M condensation. Okay. Kalau vice versa. Now triglyceride nak break into their monomer pula. So we call it as a hydrolysis. Okay, so this is hydrolysis. Hydrolysis means okay, means kita add water to the each bond. Ini bonding antara fatty acid and glycerol kelas So we add water. Okay, kita tambah air. So kita tambah air. So that means kita perlukan 3 water molecule to break the bond between glycerol and fatty acid. Okay, so soalan tanya, explain what is mean by hydrolysis. Boleh Aki jawab soalan ni, Ki? Hydrolysis is Hydro means apa? water. Yes. Hydro means the presence of water. Okay, with the presence of water, lysis mean? Lysis is Break, breakdown. okay. Breakdown, yes, good. So macam mana nak put in sentence yang you understand by hydrolysis? Hydrolysis is The process of breaking down molecules using water. okay, using water pun addition of water. Okay, right, ulang balik Akil. Hydrolysis is a chemical process which breaks down molecules using water. Okay, right, using water or addition of water. Okay, so kat sini dalam nak tengok kat situ our note, okay, our textbook ada dalam muka surat 63 okay, 63 ada, 65 ada, semua ada because condensation and hydrolysis ini ialah proses vice versa. Okay, formation, condensation, breakdown, hydrolysis. Okay, hydrolysis is a breakdown. Breakdown. Okay, so satu markah ialah ada water and with the addition of water, dia akan break down the bonding between triglyceride, between the 3 fatty acid with 1 glycerol. Okay, right. So name 2 types of lipid, class, yang kamu dah belajar. Fats and oil. Yes, fats and oil tu satu. Satu lagi. Fats and oil tu satu itu Steroid. sebab fat ni dalam bentuk fat kalau bentuk pepejal
Okay, oil dalam bentuk liquid. Okay, apa lagi satu yang kita ada dalam nota kita Okay, pernah tengok cerita Shrek? Pernah tengok cerita Shrek? Pernah. Yes, Shrek tu kalau dia nak pasang lilin, dia gunakan tahi telinga dia je kan? Ingat tak? Okay, so itu adalah contoh apa tu? Wax. Yes, wax. Lilin wax. Okay, ingat kelas fat and oil ni satu package. You tak boleh pisahkan. Because fats ni dalam bentuk pepejal. Okay, solid Oil dalam bentuk liquid. Dalam suhu bilik. So tak boleh pisahkan muka surat 68 our textbook you boleh refer. Okay. There are actually given four Okay, fats and oil, waxes, phospholipid and steroid. Okay, phospholipid. Okay, satu lagi ialah steroid. Nah, ini adalah juga contoh lipid kategori of lipids. So dia minta dua, you letaklah mana-mana. Okay, kelas Right. So apa beza antara fats dengan oil? Baru cikgu cakap tadi kan? Okay, apa beza antara fats dengan oil kelas? Solid liquid. Okay, yes dia punya apa ni perbezaan antara dua ni ialah okay. Pertama sekali fat ialah solid okay, ini solid. Okay, yang ini ialah liquid dalam suhu bilik. Okay, dan satu lagi anyone? Satu lagi? Azian ada Azian? Azian, what do you think Azian? Melting point boleh? Melting point. Melting point boleh. Okay, macam mana bunyi ayatnya? Fats have high melting point. Ulang. Fats have high melting point. Okay, whereas oils has a low melting point. Okay, kenapa melting point tu boleh berbeza antara dua ni? Untuk breakdown. No, okay? Tak, why the two structure have different melting point? Because one saturated. Fat is saturated fatty acid. Okay, meaning apa ni fat dah tak kalau kamu tengok ada dua kan kamu belajar di bawah fat and oil. Okay, dia ada saturated or unsaturated. Saturated. Okay, so kalau fat containing saturated fat while apa ni? Oil containing unsaturated fatty acid. Okay, itu adalah satu lagi perbezaan Okay, jawapannya cikgu rasa cikgu embed jawapan kat sini. Cuma cikgu tak nampak kejap ada tak kat sini ni jawapan dia kelas kita jadikan so this is the answer okay, condensation condensation water hydrolysis tadi apa cakap involve breaking of large molecule by adding water to them tak yakin right, so fats and oil kalau boleh fat and oil yang tadi ada dua dan tadi cikgu kalau boleh cikgu bagi ikut tadi kelas ini option jawapan yang boleh edit lagi. Okay, so tadi fat tadi cikgu cakap tadi solid solid at room temperature whereas oil liquid at room temperature. Okay, macam tadi tu Adam kan yang bagi jawapan ni? Okay, because apa ni relatekan dengan melting point tu ialah because fat contain fatty acid which is saturated.
Okay, saturated means tak ada lagi double bond between the carbon atom. Okay, kalau kamu tengok kat sini kelas ni, fatty acid kan panjang dia punya apa ni? Hydrocarbon chain kat ujung ni Okay, so kalau fat tak ada double bond tak ada double bond. Okay, tak ada double bond between the hydrocarbon chain. Ini hydrocarbon chain tapi kalau oil, if oil, okay, this is a fatty acid. Okay, so dia unsaturated fatty acid. Apa maksud dia unsaturated fatty acid? Dia ada double bond dekat dia punya hydrocarbon chain. Okay, so that's why oil ini kamu dapati kita panggil dia sebagai unsaturated fatty acid. Ini fatty acid kan? So kalau fat tak ada lagi, do not have any double bond. Tapi kalau minyak, dia ada lagi double bond. So minyak yang lagi baik daripada minyak kelapa sawit, minyak jagung, okay? Minyak apa ni? Matahari, itu memang mahal lagi lah bandingkan minyak kelapa sawit. Okay? Alright kelas so dah almost 12:45. Okay, so the rest nanti soalan lain tu, itu yang enzyme, itu kamu boleh nanti try to apa ni, dan tadi kita dah discuss about enzyme, so you all boleh cuba lagi Okay, cikgu harap our class today, so back to our class, cikgu tengok hari ni kelas kita kosong je kelas hari ni kan. Akil pun tak nak teman cikgu. Cik seorang je dalam kelas ni Akil. Duduk kat apa ni dalam kelas yang okey. Okay. So today I think this is our discussion for request by Nazira. Okay, nanti lepas ni cikgu harap you all request awal supaya cikgu nak nanti next week kalau direzekikan kita berjumpa lagi November, teacher nak you all submit siap-siap jawapan. Dan cikgu dah boleh marking dan kita boleh discuss sebab hari ni cikgu macam lebih kita direct you all just baca soalan terus jawab which is actually kurang lah kalau you dah jawab kita discuss is much better. Okay, alright, so class cikgu round table. Okay, cikgu nak call upon every name, you respond kalau ada apa-apa, and then kalau tak ada apa-apa kita end our class today. So we start with Adam dulu. Adam, anything? Tak ada je. Alif Hakimi. Alif Hakimi? Tak ada. Okay. Bakir? Tak ada. Clear. Okay. Dini Comel? Tak ada teacher. Okay. Iman Cute? Tak ada. Semua. Kenapa ini bateri macam lemah je. Tak cukup charge ni Schneider, Irfan sampai 2 nama Irfan. Tak ada. Okay. Izrin Comel. Okay. Nazira punya mic tak kuat Okay. Syahidah Comel. Semua comel lah ini. Tak ada. Okay. Siti Sofia. Liana tak ada ni. Siti Sofia. Siti. Mic problem Sofia. Okay. And last but not least. Pelajar hebat Akil. Anything? Tiada cik. Okay, alright. So hoping today at least cikgu dah bantulah a bit untuk polish your chapter 4. Okay, so right after this nanti teacher nak someone respond. Next week cikgu nak prepare what question so that kita boleh discuss lagi deeper. Okay kelas So from me stay safe at home. Okay, always jaga diri tak perlu pergi mana, tak perlu ke sana ke sini kan. Right? Okay. So kita doa banyak-banyak negara kita terpelihara lah Okay. Okay class, that's all. Thank you very much. Enjoy your lunch. Okay. Thank you, So bye teacher. class. Thank you, Okay, teacher. thank you. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum.